Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dibebas dan dilepaskan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam atas 40 pertuduhan yang dikenakan ke atas beliau ketika 22 bulan Pakatan Harapan mentadbir negara. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa membuat keputusan tersebut setelah mendapati pihak pendakwaan gagal untuk mengemukakan kes prima facie terhadap Ahmad Zahid yang antara lainnya 3 saksi utama dan ledger yang dikemukakan tidak meyakinkan. Selain itu juga pihak pendakwaan gagal untuk menunjukkan bukti bahawa wujud duit daripada UKSB dan wujud money trail daripada Visa Malaysia, Valiant Capital dan juga Main Tax System Hong Kong. Selain itu juga pendakwaan gagal untuk mengemukakan bukti CCTV, gagal untuk memanggil saksi utama, gagal untuk mengemukakan bukti slip transaksi dan juga gagal untuk mengemukakan log panggilan telefon dan mesej daripada tertuduh. Tapi sudah menjadi bualan di media sosial seolah-olah menuduh UMNO ini memilih-milih isu. Apabila Datuk Seri Najib dituduh bersalah, maka hakim tidak adil. Tetapi apabila Zahid dibebaskan, maka hakim pun berlaku adil. Sabar dulu, jangan tuduh UMNO sahaja. Kita kena tengok Pakatan Harapan pun sama juga. Bila Najib dituduh bersalah dan dihukum, maka mereka bersorak bahawa sistem keadilan telah pun ditegakkan. Tetapi apabila Zahid dibebaskan ini, mereka terus mengecam dan mengutuk sistem kehakiman negara. Sebab itu adalah amat penting untuk kita bercakap berdasarkan fakta. Asas perundangannya tetap sama, iaitu keadilan bukan sahaja perlu ditegakkan tetapi perlu dilihat dilaksanakan. Dalam kes Datuk Seri Zahid, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa adalah seorang hakim jenayah yang sangat berpengalaman. Beliau dilantik menjadi Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 2010 dan mempunyai pengalaman selama 12 tahun. Ini berbeza dengan kes Datuk Seri Najib apabila Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu Datuk Muhammad Nazlan Ghazali merupakan hakim yang tidak mempunyai pengalaman dalam kes jenayah. Beliau baru saja dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 2017, terus menguruskan kes berprofil tinggi seperti Datuk Seri Najib. Bukan itu saja, Hakim Datuk Muhammad Yazid juga tidak mempunyai konflik berkepentingan, malah berusaha keras untuk mengelakkan diri dari terpengaruh daripada komen luar sejak hari pertama prosiding bermula. Sebaliknya, Hakim Datuk Muhammad Nazlan Ghazali yang menghakimi kes Datuk Seri Najib mempunyai konflik berkepentingan apabila beliau merupakan salah seorang penasihat am dan setiausaha Maybank Investment yang mempunyai peranan dalam menubuhkan SRC International. Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa juga tidak mempunyai sebarang kes SPRM. Sebaliknya, Hakim Datuk Muhammad Nazlan Ghazali yang menghakimi kes Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sebenarnya disiasat oleh SPRM dan SPRM mengesahkan bahawa kertas siasatan telah pun diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara pada 18 Mei 2022 untuk tindakan lanjut, tetapi sehingga kini tidak ada apa-apa tindakan ke atas beliau. Inilah antara beberapa perbezaan antara kes Datuk Seri Najib dan juga kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Malah ada pelbagai lagi perkara-perkara yang dibangkitkan dalam perbicaraan kes Datuk Seri Najib. Hari ini menjadi bukti apabila sistem keadilan dijalankan, dilaksanakan secara teratur dan saksama, keadilan itu bukan sahaja dapat dilaksanakan tetapi juga dilihat berlaku adil dan dilaksanakan.